Al-Quran ini sebagai mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai wahyu, sebagai mukjizat, tidak ada tolok bandingnya. Tak ada siapa boleh menandingi Al-Quran ini. Orang yang berusaha untuk mencari kelemahan Al-Quran, orang yang berusaha untuk mencari kekurangan Al-Quran, dia cuba nak menyelewengkan Al-Quran, Allah pelihara Al-Quran ini. Nescaya dia tak akan percaya. Sebab itulah tuan-tuan, Al-Quran ini Allah turunkan daripada Luh Mahfuz. Huwa Quranum Majid fi Lawhim Mahfuz. Dia adalah Al-Quran yang Majidun. Majid ni ialah maha mulia. Fi Lawhim Mahfuz, Allah turunkan dia daripada Luh Mahfuz. Luh Mahfuz ni pun kita tak tahu kat mana tempat dia. Tetapi riwayat yang kuat menyebutkan bahawa Al-Quran ini turun dalam dua peringkat. Al-Quran ini turun dalam dua peringkat. Peringkat yang pertama daripada Luh Mahfuz, dibawa oleh para malaikat, dibawa oleh Jibril, turun ke langit dunia, sama'id dunia. Itu satu masa. Satu masa di satu riwayat kata serentak. Dari Luh Mahfuz sampai langit dunia serentak. Jadi kita tak tahu langit dunia itu pun di mana. Apakah yang kita bila dongak nampak langit itu langit dunia? Wallahu a'lam. Tapi sampai di langit dunia, barulah Al-Quran itu diturunkan secara berdikit-dikit kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut keperluan semasa. Sebab itu Al-Quran ini turun ada asbabun nuzul, sebab-sebab kenapa ayat itu diturunkan. Sebab Al-Quran ini dia memandu manusia. Bila memandu manusia, apa suasana isu semasa yang berlaku ketika itu, Al-Quran akan tangani. Al-Quran akan berikan jawapan. Al-Quran akan buat penyelesaian. Al-Quran akan memberikan panduan yang terbaik. Apa saja. Kalau kita baca Al-Quran ni tuan-tuan, kita jangan lupa berusaha untuk membaca asbabun nuzul. Sebab-sebab sesuatu ayat itu turun. Ini banyak dalam Al-Quran. Allah cerita. Satu-satu ayat itu turun ada sebab. Peristiwa, kejadian, permasalahan yang timbul, perlukan penyelesaian, perlukan penguraian, perlukan jawapan. Jadi Allah menurunkan secara menurunkan itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam melalui perantaran malaikat Jibril terus ke dalam hati baginda. Jadi Jibril akan membaca, baginda akan mendengar. Mendengar dan baginda akan mendengar, membacanya, kemudian baginda akan membaca pula di hadapan para sahabat-sahabatnya. Al-Quran itu pun ketika turunnya, dia tidak berbaris dan dia tidak bertitik. Jadi macam mana nak baca? Tidak berbaris, tidak bertitik. Jadi sahabat-sahabat mengetahui macam mana nak baca ni. Sahabat-sahabat dengar bacaan yang Nabi baca. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, ba. Jadi hurufnya ialah ba. Dia tak boleh dibaca ta, dia tak boleh dibaca sa, mesti ba. Barisnya di bawah. Jadi meletak baris dan meletak tanda titik itu kemudian. Kemudian zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, bila usaha-usaha untuk menulis Al-Quran itu, untuk mengkitabkan, memashafkan Al-Quran, barulah diletak baris, diletak titik. Barulah boleh dibaca Al-Quran itu dengan betul. Sebab itu Al-Quran itu ketika turunnya, sahabat-sahabat cuba menghafal, dan apabila dia dihafal di dalam dada-dada para sahabat, akhirnya dalam beberapa peperangan ramai sahabat-sahabat dia yang gugur syahid, terutama dalam peperangan Uhud.
Peperangan Uhud ni peperangan yang melibatkan gugurnya syahid 83 orang sahabat-sahabat besar Nabi. 83 orang. Peperangan yang paling ramai sahabat-sahabat gugur syahid, peperangan Uhud, iaitu peperangan kedua yang berlaku dalam sejarah Islam sejak baginda berhijrah ke Madinah. Yang kedua berlaku tahun yang ketiga hijrah. Baik, 83 orang. Jadi bila 83 orang ramai yang gugur syahid ini, para sahabat berfikir-fikir, kalaulah berterusan keadaan ini berlaku, nanti Al-Quran itu akan pupus. Sebab sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran, sahabat-sahabat yang digelar sebagai Hamilul Quran, gugur seorang demi seorang. Bimbang nanti kalau semua gugur, Al-Quran ini akan pupus. Lalu adalah beberapa pendapat, cadangan, saranan ketika itu, supaya Al-Quran itu dikitabkan, dibukukan, dimashafkan. Tetapi zaman Rasulullah tak sempat nak buat. Zaman Sayyidina Abu Bakar juga tak sempat. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni di antara yang paling pendek memerintah. Dia 3 tahun 8 bulan satu riwayat. Zaman Sayyidina Umar mula serius. Sayyidina Umar membentuk satu lujnah. Lujnah ni satu jawatan kuasa di kalangan sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran. Di antaranya Ibnu Mas'ud, di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Ini semua sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni. Yang sehingga satu riwayat menyebutkan apabila Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an membaca Al-Quran, Rasulullah mendengar, Rasulullah menitik air mata. Bila sahabat bertanya, "Kaifa tabkika ya Rasulullah?" Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa tuan-tuan? Bacaan yang di Al-Quran yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud ini seperti mana bacaan yang Jibril baca di hadapan aku. Subhanallah. Macam mana Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan? Sebab tu kita kena berusaha supaya dapat membaca Al-Quran itu di hadapan guru-guru yang mempunyai pertalian. Pertalian ni disebut sebagai sanad. Sanad, bacaan Al-Quran bersanad. Kita membaca, mengambil bacaan Al-Quran itu daripada seorang guru yang mempunyai pertalian sanad guru itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya, katakan kita belajar daripada guru kita. Lalu guru tu akan menunjukkan ijazah dia belajar. Saya telah belajar Al-Quran ini daripada guru saya. Disebut nama dia, Syekh ini. Guru dia belajar daripada Syekh ini. Sampailah bersanad-sanad bersama-sambung. Sampailah Zaid bin Thabit, sampai Abdullah bin Mas'ud, sampai Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Jibril, sampai kepada Rabb, sampai kepada Baitul orang kata sampai ke Luh Mahfuz tadi, Baitul Izzah. Itu sanad. Barulah bacaan Al-Quran kita diperakui. Jadi sanad itu penting. Kenapa? Untuk kita mendapatkan bacaan yang betul daripada guru. Jadi proses kita mendapat belajar daripada guru yang bersanad ini ialah satu proses guru memindahkan ilmunya kepada kita. Sebab itu kita belajar Al-Quran dengan guru ni mestilah berdepan dengan guru. Berdepan. Dipanggil muwajjahah musyaffahah. Muwajjahah ni berdepan wajah menghadap guru. Tengok muka guru. Musyaffahah mendengar lidah guru. Macam mana guru sebut makhraj dia? Antara sad dengan shin dengan sin. Antara zal dengan zai. Antara ha pedas dengan ha. Antara wa dengan za. Kita akan nampak macam mana guru ni menyebut. Jadi itu proses guru memindahkan ilmunya kepada kita. Sehingga bila guru ni dah tak ada,
suara dia masih terngiang-ngiang kat telinga kita. Itu tandanya ilmu tu sedang dalam proses pindah ke dalam diri kita. Kita ternampak-nampak wajah guru. Itu sebabnya semua ilmu ni mesti berguru. Ada guru. Tengok wajah guru, dengar suara guru. Tapi kalau Google, tak nampak wajah guru. Tak dengar suara guru. Sekarang ni ramai dah ustaz-ustaz Google ni. Sikit-sikit kita Google. Sikit-sikit kita Google. Google tu tidak bersanad. Tak boleh dipertanggungjawabkan. Baik. Jadi balik kepada Al-Quran, tuan-tuan, iaitu ayat dalam surah Shad. Muka surat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahu azim. Maksudnya inilah dia kitab, iaitu Al-Quran tadi, yang kami, yakni Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yang penuh dengan mubarakan, penuh dengan keberkatan. Jadi Al-Quran itu penuh keberkatan. Siapa membacanya dapat keberkatan. Siapa belajar dapat keberkatan. Siapa yang melihat dapat keberkatan. Siapa memegang dapat keberkatan. Siapa menyimpan dapat keberkatan. Siapa membawa dapat keberkatan. Mempelajari semua akan dapat keberkatan Al-Quran ini. Dan liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabbur ayat-ayatnya. Jadi bila kita baca Al-Quran, selain daripada membaca, mesti ada tadabbur. Tadabbur ni menghayati, memerhatikan, menjiwai ayat Al-Quran itu. Itu maksudnya tadabbur. Dan waliyatadzakkara, supaya ia mengambil peringatan. Al-Quran ini syarat dengan peringatan. Peringatan untuk diri, peringatan untuk jiwa kita, untuk iman kita, ketakwaan kita, untuk keluarga, untuk isteri, untuk suami, untuk masyarakat, untuk sebuah negara. Semua Allah sebut di dalam Al-Quran. Sebab itu, bila kita baca Al-Quran, sifat yang pertama, tadabbur. Yang kedua, tazakkur, iaitu mengingat-ingati, mengambil peringatan. Apa sebenarnya ayat Quran yang Allah perintahkan untuk aku lakukan? Kita kena ambil peringatan. Oh, ayat ini larang aku buat macam ni. Oh, ayat ini perintah aku untuk lakukan begini. Oh, ayat ini untuk aku jauhi perkara ini. Itu peringatan. Iaitu untuk apa? Kepada siapa? Ulul albab. Ulul albab ni ialah golongan-golongan yang banyak menggunakan akal fikiran. Sebab itu, bila ada dua ni, bila membaca Al-Quran ada dua sifat, iaitu tadabbur dan juga tazakkur. Tadabbur menghayati, menjiwai, merenung-renung, ataupun memerhatikan ayatnya. Lalu kita kena bertazakkur. Tazakkur ni mengambil peringatan. Bila dah tadabbur, bila dah tazakkur, dia keluar lagi satu perasaan, iaitu tasyakkur. Tasyakkur ni maksudnya kita bersyukur di atas kurniaan Allah, iaitu ayat Quran tadi. Sebagai umat akhir zaman, Allah bekalkan kita Al-Quran, Allah kurniakan kita Al-Quran, kita dapat berpandu kepada Al-Quran, dapat pedoman Al-Quran, kita dapat menghayati Al-Quran, kita menjadi orang umat yang tasyakkur, sentiasa bersyukur. Tuan-tuan, perempuan, apa kata kalau Al-Quran ini tak turun? Na'udzubillah. Kita menjadi teraba-raba. Kita menjadi orang yang tidak tentu hala tuju. Kita tak tahu macam mana nak buat sesuatu. Kita tak tahu macam mana nak mengurus sesuatu. Allahu Akbar. Sebagaimana pernah Allah biarkan Bani Israel. Bani Israel ni di antara kaum yang terlalu panjang sejarahnya. Allah banyak sebut Bani Israel ni di dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk jadi pedoman, panduan, untuk jadi peringatan kepada kita.
Sebab tu ada masanya yang Bani Israel ini Allah biarkan mereka sesat dengan tak ada panduan, dengan tidak ada pedoman, dengan tidak ada arah tuju. Mereka tak tahu macam mana ni nak buat. Di antara kisah Bani Israel yang Allah sebut apa tuan-tuan dalam suratul Baqarah, iaitu cerita tentang Jalut, Jalut dan Talut. Jalut ni dan Talut ni dua orang kuasa, dua kasut, dua pemerintah. Jadi satu masa Bani Israel ini tidak ada pemimpin, tidak ada pemimpin, tidak ada pemandu. Lalu mereka beramai-ramai berdoa kepada Allah supaya Allah lantik di kalangan mereka seorang pemimpin yang boleh memandu mereka. Jadi akhirnya Allah lantik di kalangan mereka Jalut. Baik. Jadi akhirnya mereka terpimpin. Jadi itulah tuan-tuan, kita bersyukur Allah kurniakan kita Al-Quran, boleh menjadi rujukan, boleh menjadi panduan, pedoman. Apa-apa permasalahan dalam hidup, rujukan kita adalah Al-Quran. Sehingga tuan-tuan, ketika Al-Quran ini masih berada di zaman turun Al-Quran, wahyu masih turun, baik di Mekah, baik di Madinah. Bila sahabat-sahabat ini menghadapi masalah, mereka akan mengadu kepada Nabi dan mereka sama-sama menunggu-nunggu apa jawapan Allah di atas masalah yang mereka hadapi. Jadi penyelesaian mereka ialah Al-Quran. Nak settle apa-apa pun permasalahan dibuat Al-Quran. Sebab itu kalau kita baca suratul Mujadalah, surah Al-Mujadalah daripada ayat pertama, nanti balik boleh buka masing-masing suratul Mujadalah. Suratul Mujadalah ini ialah berkait dengan seorang perempuan, seorang ibu, seorang isteri, yang menghadapi masalah dengan suaminya. Apa masalah dia tuan-tuan? Masalahnya ialah apabila dia dizihar oleh suami dia. Perempuan ini namanya Khuwailah radhiyallahu anha. Dia dizihar. Zihar ni apa? Zihar ni ialah apabila seorang suami menyatakan kepada isterinya bahawa sebahagian daripada tubuh isterinya itu sama dengan perempuan-perempuan yang suami itu haram bernikah dengannya. Dia samakan. Contoh, suami menyebut, punggung engkau ni macam punggung mak aku. Dia kata macam tu. Ataupun dikatakan, pipi engkau ni, dia cakap dengan isteri dia, pipi engkau ni macam pipi adik perempuan aku. Dia kata macam tu. Menyampaikan sebahagian tubuh badan isteri dengan wanita-wanita yang haram suami itu bernikah. Mak, kakak, adik. Baik. Jadi bila dibuat macam ni, zaman jahiliyah, bila suami ini menzihar isteri, dia adalah suatu penderaan kepada isteri. Suami nak dera isteri ni, dia akan cakap macam itu. Punggung kau macam punggung mak aku. Bila suami dah cakap macam itu, suami ni tidak akan meniduri isteri lagi. Dia tak akan menyentuh isteri, tak akan tiduri isteri lagi. Itu satu penderaan kepada isteri zaman jahiliyah. Jadi ketika sahabat Nabi Rasulullah, sahabat dah berpindah ke Madinah, berlaku kepada Khuwailah yang dah masuk Islam, suaminya dah masuk Islam. Suami menzihar isterinya lagi. Suami kata, punggung kau ni macam punggung mak aku. Jadi macam mana ni? Lalu Khuwailah, bila kena zihar ni, dia datang bertemu dengan Nabi. Dia mengadu kepada Nabi. Macam mana nak selesai masalah ini, wahai Rasulullah? Macam mana nak penyelesaian yang terbaik dalam Islam? Macam mana Al-Quran menyelesaikan masalah hidup? Kalau dalam masalah orang kafir Quraisy, orang perempuan terinyai. Jadi bila Nabi mendengar
aduan, luahan perasaan Khuwailah ni, Nabi terdiam. Sebab apa? Dalam Islam masih belum turun apa penyelesaian zihar. Lalu Nabi terdiam. Akhirnya Nabi bagi tahu kat Khuwailah, wahai Khuwailah, belum turun kepada aku ayat zihar. Tak lama Jibril datang membawa ayat pertama hingga kedua Suratul Mujadalah, menjawab persoalan zihar yang sedang dihadapi oleh Khuwailah. Jadi dalam Islam, siapa-siapa yang menzihar isterinya, jaga tuan-tuan ni, dia menzihar isterinya, dia punya kafarahnya ialah puasa 2 bulan berturut-turut. Ni kena jaga. Sebagai isteri, kalau ada menantu laki-laki ke, pesan, jangan sekali-sekali sebut benda ni. Puasa 2 bulan. Nak menghabiskan Ramadan sebulan tu pun sayu aja tahu. Ini 2 bulan berturut-turut. Macam tu tuan. Subhanallah. Kalau tak mampu memberi makan 60 orang fakir miskin, ini tak boleh pilih. Dia kata apa? Aku tak boleh puasa lah nak 2 bulan. Aku ambil bagi makan je lah. Tak boleh. Puasa dulu. Puasa dulu dah tak mampu, doktor mengesahkan dia tak boleh puasa 2 bulan berturut-turut. Baru pilihan adalah beri makan fakir miskin. Jangan main tuan-tuan ni. Baik, itulah Al-Quran turun memberikan penyelesaian kepada masalah ini. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran ini adalah menjadi rujukan, iaitu untuk ditadabbaru, untuk ditadabbur, waliyatadzakkara, untuk diingat-ingati, diambil peringatan, dan akan keluarlah, iaitu tazakkur, kita menjadi orang bersyukur. Penyelesaian ada dalam Al-Quran. Timbul apa masalah, sahabat-sahabat menunggu apa jawapan Allah, apa penyelesaian daripada Allah, macam mana nak settle ni semua. Allah akan turunkan penyelesaiannya. Baik, dengan ini Alkitab ni sebut, dengan ini teranglah lagi bahawa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu adalah untuk diperhatikan maksudnya, ayat-ayatnya, di samping kita membaca hurufnya. Kerana di antara maksud Al-Quran itu ialah untuk memberi pimpinan ke arah jalan yang lurus dalam kehidupan. Sebab itu kita, kalau di Malaysia ni, rujukan yang terbaik tafsir Al-Quran adalah pimpinan Ar-Rahman. Setiap orang kena beli pimpinan Ar-Rahman ni, letak kat rumah. Dia adalah tafsir muktamar yang menjadi rujukan utama kepada kita di Malaysia. Kalau nak rujuk tafsir lain tak apa. Tafsir Ibn Katsir ke, Al-Qurtubi ke, tafsir Al-Munir ke, tafsir apa pula, tafsir Jalalain ke. Tapi yang paling mudah, bahasa yang paling mudah, bahasa yang boleh kita rujuk dengan mudah, diguna pakai dengan mudah, pimpinan Ar-Rahman, yang dikeluarkan oleh bahagian ahli Islam, Jabatan Perdana Menteri. Ini kita tak orang kena beli, simpan kat rumah. Baca-baca Al-Quran, tengok terjemahan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, dia adalah pemimpin ke arah jalan yang lebih lurus dalam kehidupan. Sebab itu biasanya disebut, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثُ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Sebenar-benar perkataan itu ialah kitab Allah, Al-Quran. Sebenar-benar perkataan. Orang tak boleh sanggah bila kita bercakap Al-Quran. Orang tak boleh sanggah kita hujah Al-Quran. Orang tak boleh sanggah bila kita cakap berdasarkan Al-Quran. Orang tak boleh nak lawan. Sebab dia adalah sebenar-benar perkataan. Dan sebaik-baik jalan pimpinan ialah jalan pimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Al-Quran itu menjamin kurniaan.
menjamin kurniaan kepada orang-orang yang berusaha untuk mewujudkan amal soleh dan juga perkara baik dalam hidupnya. Sebab itu Al-Quran menyarankan apa tuan? Yaitu Allah menyarankan dalam Al-Quran itu tentang apa? Yaitu orang beriman ini alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang beriman dan beramal dengan amalan yang baik-baik. Jadi amalan yang baik ini penting. Sebab apa? Sebab amalan yang baik inilah yang pertama, dia dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Amalan baik akan menghapuskan dosa-dosa kita. Di samping itu, amalan-amalan yang baik ini boleh menjamin kita hidup di dunia dan di akhirat itu selamat. Itu amalan yang baik. Juga Al-Quran itu bukan saja memperkatakan perkara atau soal kerohanian. Bukan pasal amal baik saja tuan-tuan. Apa saja disentuh oleh Al-Quran. Soal pendidikan, soal ekonomi, soal sosial, soal pengurusan, soal pentadbiran, soal apa lagi? Ekonomi global. Sekarang dia orang cakap ekonomi global lah, apalah. Semua ada disebut di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan rasa berhadapan dengan masalah? Al-Quran settle semua. Ada orang, bila saya cakap macam ni, ada orang tanya saya, betul ke Ustaz? Semua ada dalam Al-Quran. Google ada tak dalam Al-Quran? Macam mana jawab? Google ada tak dalam Al-Quran? Internet ada tak? Apa lagi? Facebook ada tak? WhatsApp ada tak? Apa lagi? Instagram ke? TikTok ke? WeChat ke? Saya kata ada. Ada dalam Al-Quran. Oh iya ke Ustaz? Tak pernah jumpa ayat tu? Ayat chat, WhatsApp. Ada. Ada 2 tempat yang Allah sebut dalam Al-Quran ni. Apa dia? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu. Hendaklah kamu bertanya. Hendaklah kamu mendapatkan maklumat. Hendaklah kamu belajar. In kuntum la ta'lamun. Sekiranya engkau tidak mengetahui. Ini ayat menyelesaikan seluruh permasalahan dalam hidup kita. Artinya, kita tak tahu WhatsApp. Tanya ke orang. Ini nak hantar WhatsApp macam mana? Ada sebut dalam Al-Quran. Kita nak buat apa? Al-Quran selesaikan. Ada 2 tempat Allah sebut. Ayat yang sama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu. Belajarlah kamu. Daripada orang-orang yang mengetahui. Sekiranya kamu tidak mengetahui. Dari semua persoalan ada. Kita dapat apa? Kita dapat tempe ke? Dapat tahu ke? Dapat lapangan terbang ke? Nak buat vision kita ke? Nak buat website kita ke? Mudah. Tanya orang yang mengetahui. Kita tahu. Itulah penyelesaian dalam Al-Quran. Dan dia bukan soal kerohanian. Soal global. Semua disentuh. Itu yang disebut tanpa tuan-tuan. Tentang satu peristiwa. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Tentang seorang sahibiyat. Seorang sahabat wanita. Yang bernama Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Zainab ni tuan-tuan, orangnya cantik, orangnya lawa. Lalu Zainab ni, dia memasang angan-angan supaya Rasulullah pinang dia. Dia nak jadi salah seorang isteri-isteri Nabi. Jadi bila dia tunggu, mudah-mudahan Nabi pinang dia. Tiba-tiba satu masa Rasulullah pinang betul Zainab binti Jahsy. Bila pinang, Zainab ni suka. Budak sekarang tu suka gila. Rasulullah pinang dia. Oh ya Allah. Baik, bila Zainab ni suka sangat, Rasulullah pun terus bagi tahu. Zainab, aku pinang kau ni bukan aku yang nak kahwin dengan kau. Aku nak jodohkan kau dengan anak angkat aku.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada anak angkat. Anak angkatnya ialah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid ni kebetulan dia dulu asalnya hamba, seorang hamba yang berkulit hitam. Dia ni hamba kepada Siti Khadijah. Apabila Rasulullah mengawini Siti Khadijah, Zaid ini Khadijah hadiahkan kepada baginda. Lalu baginda bebaskan Zaid ni, dah tak jadi hamba lagi. Lalu baginda ambil Zaid ni sebagai anak angkat. Jadi Rasulullah nak jodohkan Zaid bin Harithah ni dengan Zainab binti Jahsy tadi. Jadi Rasulullah cakaplah, aku pinang kau, bukan aku yang nak kahwin, tapi aku nak jodohkan kau dengan Zaid. Zaid bin Harithah anak angkat aku. Jadi bila Zainab ni dengar macam tu, dia tak setuju yang dia dipinang oleh Rasulullah untuk dikahwinkan dengan anak angkatnya, seorang hamba, bekas hamba. Tahulah bekas hamba ni kan, kulit hitam, orang negro. Zainab kata, tak layak untuk aku kahwin dengan orang macam ni. Lalu akhirnya Zainab menolak pinangan Nabi. Zainab menolak. Tetapi tuan-tuan, lepas Zainab tolak pinangan Rasulullah, Jibril turun membawa wahyu menegur sikap Zainab. Tegur sikap Zainab. Padahal ini soal kahwin, soal jodoh. Orang kata soal jodoh ni soal peribadi. Hak kita, hak orang perempuan. Dia nak terima ke dia tak nak terima. Tetapi bila Allah dan Rasul dia telah menentukan, kita tak ada pilihan lain, kena terima. Lalu Allah turunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ خِيَرَةٌ إلى akhir ayat. Sampai akhir ayat ini. Maksudnya apa? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Tidak sewajarnya, tidak sepatutnya orang-orang laki-laki di kalangan mukmin dan orang-orang perempuan di kalangan mukminah, idza qadallaha wa rasulihi amra, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sesuatu urusan, dia ada pilihan lain, dia tidak mau, dia tidak nak ikut, tidak nak tunduk, tak nak patuh dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya tentukan tadi. Allah tegur Zainab. Cuba bayangkan tuan-tuan, soal perkahwinan, soal pertunangan, tetapi Allah selesaikan dalam Al-Quran. Akhirnya Zainab bila ditegur, Nabi pergi kat Zainab, turun ayat ini kepada aku, menegur sikap kamu. Lalu Zainab akhirnya terpaksa patuh untuk berkahwin dengan Zaid bin Harithah tadi. Dan banyak tuan-tuan ayat-ayat dalam Al-Quran ni. Di antaranya apa? Ini bukan soal kerohanian ya, soal hidup kita. Satu masa ada dua orang sahabat ni, dia bertikai, bergaduhlah, berbalah. Kesnya apa? Kesnya seorang sahabat ni ada kebun. Tapi kebun dia dekat belakang. Dalam bahasa mudah kita sekarang, kebun lapis. Lapis belakang. Depan ada kebun orang. Kebun dia lapis belakang. Jadi sahabat yang belakang ni, dia nak usahakan kebun dia. Bila dia nak usahakan kebun dia, dia buatkanlah saluran parit tu, nak masukkan air ke belakang, ke kebun dia. Jadi bila dia nak masukkan air tu, dia pergi jumpa sahabat yang ada kebun kat depan tadi. Dia minta izin. Aku nak buat kebun aku belakang. Boleh tak aku minta laluan, buat parit, aku nak masukkan air. Supaya kebun belakang aku boleh dapat air. Lalu sahabat yang depan ni tuan-tuan, dia tak bagi. Dia tahan. Bila dia tahan, berlaku perbalahan. Kata yang belakang, tak bolehlah macam tu. Aku dah siap, tinggal masukkan air aja, aku akan tanam. Nanti lepas aku punya penuh, masukkanlah pula air di kat kebun kau yang depan. Sahabat yang depan kata tak boleh. Engkau kalau nak masukkan air, masukkan kebun aku dulu depan. Lepas tu kau belakang masukkanlah. Tapi letak dulu air, masukkan kebun aku dulu.
Mereka berbalah. Bagusnya ketika itu mereka berbalah, jumpa Nabi. Kita kalau balah terus tak tegur. Pergi mahkamah pula tu, ambil peguam. Saman 2 juta. Itulah kerja kita, tuan-tuan. Saman 2 juta, pergi mahkamah, terus tak tegur, itu perangai kita. Mereka jumpa Nabi. Macam mana penyelesaian ini? Baik. Jadi, bila jumpa pada Nabi, pertikaian ini, Nabi buat keputusan apa? Nabi buat keputusan supaya orang depan ni dipenuhkan dulu air kat kebun dia. Orang belakang ni nanti depan dah penuh, nanti di air tu ke belakang. Boleh tanam sama. Kemudian sahabat yang belakang ni bila Nabi buat keputusan macam tu, dia tak setuju. Kebetulan sahabat yang kebunnya kat depan ni, dia sepupu kepada Nabi. Sepupu kat Nabi. Jadi, bila sahabat belakang ni dengar keputusan Nabi, seolah-olah Nabi memenangkan sepupunya, kebun depan penuhkan air dulu. Dia rasa tak nak patuh kepada keputusan Nabi. Sehingga akhirnya apa? Dia kata kat Nabi, "Iyalah Rasulullah, mentang-mentanglah dia tu sepupu engkau menangkan dia Rasulullah." Sahabat ni cakap kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah merah muka dia, menahan marah. Kena sindir macam tu. Subhanallah. Kalau kita apa? Ialah kroning kau. Itu bahasa kita kan. Kroning kau tu yang dia boleh dapat. Allahu Akbar. Akhirnya tuan-tuan, turun ayat. Turun ayat. Allah menegur sahabat belakang ni yang tak boleh terima keputusan Rasulullah. Ini soal tanah, soal usahakan, soal nak tanam-tanam. Tapi Al-Quran datang menyelesaikan masalah ini. Allah. Dan banyak lagi lah tuan-tuan. Kalau kita baca Al-Quran ni, kita tadabbur, kita tazakkur, kita akan jumpa. Terutama bila tuan-tuan baca Al-Quran ni yang ada, dipanggil situ, ditulis itu. Dengan asbabun nuzul. Cari, kalau nak cari tafsir ni, tengok. Tafsir Al-Quran bersama dengan asbabun nuzul. Mudah. Jadi kita baca, kita akan jumpa ayat-ayat. Kenapa ayat ini diturunkan? Kerana ada sesuatu sebab yang mendesak Allah turunkan jawapan dan penyelesaian ketika itu. Baik. Jadi dia bukan soal kerohanian saja, tetapi ada pula di antara ayat yang menyatakan bahawa asal kejadian langit dan bumi, alam yang besar ini terdiri daripada langit dan bumi Allah cipta. Langit yang terbentang keluar dengan tidak ada tiang, tidak ada sangga. Sedangkan manusia adalah sebahagian juzuk kecil daripada ciptaan-ciptaan Allah yang maha besar tadi. Dan Allah menyebutkan di antaranya, yaitu Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa basyirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Ini dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi memimpin ke jalan yang lurus dan menggembirakan kepada orang beriman yang beramal soleh. Bagi mereka ada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan setakat panduan, pedoman, mengubat penyakit, merawat jiwa kita, tetapi dia juga adalah sebagai berita gembira. Orang beriman ni Allah bagi dia berita gembira. Berita gembira apa? Syurga. Sebab tu beberapa minggu yang lepas kita dah baca ayat bagaimana orang beriman ni bila diuji oleh Allah. Alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini janji Allah, janji gembira. Orang-orang yang mengatakan, menyebut Allah itu Tuhanku, lalu dia istiqamah, Allah hantar malaikat untuk membisik kat telinga dia,
alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Wa ubshiru bil jannah. Allah janji kepada kamu syurga. Syurga yang telah Allah sediakan untuk kamu. Kerana apa? Kerana amal soleh yang kamu lakukan. Sebagai ganjaran yang besar daripada Allah. Baik, kemudian yang akhir ayat ini ialah Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yurul ladina kafaru anna as-samawati wal ardh kanata ratqan fafataqnaha huma. Ini dalam surah Al-Anbiya. Maksudnya, dan tidakkah orang-orang kafir? Kafir ini ialah orang yang menentang, orang yang ingkar, orang yang degil, orang yang menderhaka, orang yang tak mau tunduk. Itu orangnya yang kafir. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat sesungguhnya langit-langit yang Allah cipta dan bumi ini dulunya adalah satu ketul ataupun satu juzuk, lalu kita pisahkan. Jadi Allah cipta mula-mula ni tuan-tuan, langit dan bumi ini dia adalah satu juzuk. Satu juzuk ni satu benda. Mungkin satu bulatan ke? Dan akhirnya Allah pisahkan. Langit tu Allah tinggikan. Jadi terpisah langit dengan bumi. Asalnya satu. Lalu Allah pisahkan. Jadi Allah pisahkan tu ada apa? Allah pisahkan keduanya supaya kamu belajar. Allah tinggikan langit tanpa ada tiang, tanpa ada sangga, tanpa ada penyokong, tak melendut, tak retak, tak jatuh berkeping-keping, tidak bercapuk-capuk. Subhanallah. Sejak daripada kita dongak kena langit sampailah usia tua macam ni. Macam itulah langit ni tak berubah dan sampai hari kiamat. Macam mana tuan-tuan? Sebab itulah di antara kejadian-kejadian langit dan bumi, dia adalah tanda-tanda kepada kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi Al-Quran disebut segala-galanya. Dah terlalu banyak tuan-tuan pengajaran ni. Kalau nak kaji, belajar tentang Al-Quran ni sampai habis, pengertian tafsir memang tak habis-habis. Tak boleh habis. Tidak ada seorang pun, walaupun dia dah belajar dapat PhD dalam tafsir Al-Quran, sebenarnya tak boleh habis. Sebab lautan ilmu Allah itu terlalu luas.